record. Alright, so we're gonna start this. Continue from our last week's paper. Okay, so soalan ni kita nak sambung balik ke task 2, section A. Okay, ini adalah untuk persamaan serentak ni. Sebab dia kata tidak boleh menggunakan matrix. Maksudnya matrix tidak boleh digunakan, not allowed. Okay, so now apa yang kita nak buat, kita baca dulu soalan. Okay, so I'm going to read it in the bahasa one because majority learning in bahasa. Nah, kita baca yang bahasa punya. Sebuah kedai sukan mengiklan untuk menjual sebatang raket badminton. So, bila you nampak soalan macam ni kan, the first thing you kena tahu ialah untuk label. Kita labelkan dia kepada huruf. Okay, kalau boleh, korang jangan label huruf yang pelik-pelik lah. Label lah, the normal one. The normal one is X, Y atau Z. So, kita guna yang ini sebagai X. Macam tu kita label. Okay, nak guna lain boleh. Tapi kan nanti cikgu yang nak mark tu, dia tengok skema. Skema tu dia guna X dengan Y. So, better make them easier for them to mark. So, racket badminton, X. Okay, lepas tu dia kata sebatang raket squashy. Squash. So, yang ini adalah Y. So, cikgu akan label dia sebagai Y. Okay, jadi kata harga masing-masing tu 60 dan RM85. Okay, so maksud dia kan, yang ini adalah menjual. Jualan means they sell. It is actually to sell. The selling price. Okay, so cikgu tulis kat tepi sini. Selling price untuk badminton racket adalah RM60. Untuk yang squash adalah RM85. So, ini kita nak jual. Okay, kita nak jual. Okay, now kita tengok lagi. Dia kata, harga cost. You know what's the meaning of harga cost? Harga cost means, contoh, okay, saya tunjukkan video saya. Contoh, ada kalkulator ni kan. Okay, kalkulator ni kalau tak silap sekarang dia RM70 tau. Okay, tapi do you know that the cost price, contoh dia beli dari China, contohlah, dia beli dari China RM20 saja tau. Cost price RM20. And then, saya jual kat kamu, saya kata, saya jual kamu RM70. Padahal saya beli tadi, saya beli cost price RM20. Saya selling price mahal lagi RM70. So of course, bila you nak sell something, you need to untung. So you need to sell higher. That's what they are trying to say. So you need to understand this first part. Okay, then kita tengok. Dia kata cost price untuk badminton. Tadi badminton kita ingat tak? Badminton dia kata X kan? X Okay, so I'm going to write that. 2 batang raket badminton. So maksud dia 2 X. Sebab 2 badminton racket. And then we have another one. 4 batang racket squashy. So 4 batang racket for squash. So basically you have 4Y. Kalau kita tambah dua-dua ni, kita akan dapat jawapan dia RM200 dah. Dia kata harga cost bagi 2 batang badminton and 2 batang racket squashy equals to 200. So we have 200 here. So jangan salah meletak. Jangan letak RM60, jangan letak 85. Kita letak 2X campur 4Y equals 200. Okay, then the second one. Manakala harga kos bagi 4 batang badminton, so maksud dia 4X tambah dengan 2 batang raket squashy, maksud dia 2Y, adalah sama dengan 160. 160. Okay? So di sini kamu lihat kamu ada 2 persamaan. And guess what? These 2 persamaan you sudah mendapat 2 markah So persamaan jangan salah. Sekarang kita ada 2 cara untuk buat. Kamu nak guna cara penggantian boleh. So meaning we got 2 way that you have to guna. One is either substitution or you want to use elimination, penghapusan. Dua-dua pun boleh, saya tak kisah asalkan kamu happy dan dapat jawapan yang sama dengan saya. Okay, so sekarang ni cikgu nak guna first one, cikgu nak guna cara penghapusan. Okay, cikgu nak guna cara penghapusan. So what I'm going to do is, I'm going to make sure kalau kita nak menggunakan penghapusan, first thing, siapa yang tak ingat, you have to make sure, contoh kalau kita nak hapus, say for example you nak hapus X.
siapa kena, you nak hapus X tau. So, you kena make sure yang X itu mesti same number. Okay, same number. What is the meaning of same number? You see here, X here is 2, X here is 4. Sama ke? Tak sama. Kalau tak sama, kita samakan dia. 2 dengan 4, kita boleh tukar semua kepada nombor 4. Macam mana? Yang ini kita darab 2. Dan kita dapatlah. Semua kena darab 2. Okay? So now, what you see here is, this first line here, dah tukar jadi apa? Jadi 4X tambah 8Y sama dengan 400. Okay, now kita tengok yang bahagian yang kedua ni. Yang ini kita tukar ke? Tak tukar, kita salin sahaja balik. Then, kita kena hapuskan 4X dengan 4X. So, sekarang dah jadi 4X dan 4X. Macam mana nak jadikan dia kosong? Kita tolak. Okay, so kita tolakkan. So, tolak. Yang ni pun tolak. Semua tolak. So, bila dah tolak, kita dah dapat hapuskan dia. So, now kita tinggal dengan Y. Kita tengok. 8 tolak positif 2. 8 tolak positif 2. Kita dapat kat sini ialah 6Y. Sama dengan 400 tolak dengan 160, kita dapat 240. So, what is Y? 6 pindah sebelah, kita bahagi je lah. So, what is Y? Kita dapat Y ialah 40 RM. Do you know what does this mean? You see the question. Harga apa ni? Cost. Can you see the question there? Cost price. They say what? Cost price. So, meaning this is actually the harga cost. Harga kos bagi Y. Maksud dia bila you beli dari supplier, harga kos dia RM40 untuk squash racket. Okay, now kita nak buat untuk X pula. Okay, macam mana nak buat X punya? Let's look at the first part here. Kita nak pilih mana? The first persamaan ke? Nak persamaan kedua? Saya tak kisah. Yang mana you suka boleh. So, contoh, you nak pilih persamaan kedua. Contoh, you nak pilih persamaan kedua. So, you salin keluar juga the thing that you have in persamaan kedua. Then, you kena gantikan nilai Y kepada 40. Sebab tadi dapat nilai Y berapa? 40. So, masukkan 40 ni kat dalam sini. This is called ganti dalam. So, kita letakkan 4X tambah 2 bracket 40 equals 160. Okay, dan kita akan dapat apa kat sini? 4X tambah 80 sama dengan 160. 4X ialah yang ini kena pindah ya. So, you tolak lah. Okay, so X ialah berapa? 80 bahagi 4. Jawapan cost price dia ialah RM20. Yang ini ialah harga cost. Okay, so when we got this, now read the question carefully. Okay, read the question very carefully because this is not your answer. If not nanti kesian tak dapat markah untuk jawapan. Okay, so jawapan dia cikgu akan tulis dekat tepi sini. Okay, now kita tengok kat sini dulu. Hitung apa? Keuntungan yang diperoleh oleh badminton racket and the squash racket. In English we say we want what? We want profit earned. Profit earned. Okay, now we're going to look at the first part, which is the badminton racket. Kamu punya cost, harga cost. Okay, harga cost for badminton ialah berapa? 20. Correct? 20. Okay, so RM20. Harga yang kita jual pula, tengok ni. Selling price. Nampak ni? Selling price kita jual harga badminton berapa? RM60. Saya nak tanya. You beli RM20. You jual kat kawan kamu, you jual RM60. You untung ke tak? Mestilah you untung. You untung berapa untung? Kita untung berapa untuk badminton racket? So, the first one, the answer, your jawapan, you just tulis. Untung untuk badminton racket ialah RM60 tolak 20, kita akan dapat RM40 untung dia. Okay. Then next one, kita nak jawapan untuk untung squash. Squashy.
Apakah dia punya raket untung squashy? Tadi squash kita ada cost price 40. Tapi dia jual berapa tadi kat sini? Dia jual 85 dia jual. So berapa untung dia? Kita tolak je kan? So RM 85 tolak RM 40. So your answer you will get here RM 45. Okay, so your jawapan must be this is your final answer. Okay, where is the marks that it will come for the 6 marks? Kita nak tengok pemakahan dia bagi. Okay, contoh you dapat yang ni, satu line dapat 1 markah. Ini pun dapat 1 markah, dah dapat 2 markah. And then of course you dapat jawapan untuk Y, dapat lagi 1 markah. You dapat cost price untuk badminton racket, dapat 1 markah, 4 marks. 5 marks and 6 marks. So make sure jangan hilang apa-apa pemakahan. Okay. So ini cara dia untuk kamu nak buat kalau you guna penghapusan. Kalau you guna penghapusan. Okay. Those of you who learn at maths or you like penggantian, you can do penggantian, you will get the same answer. Okay. You will do penggantian, you get the same answer. So tak kisah. So make sure you dah faham yang ni. Kita akan pergi ke the next question. Okay. Now go to the next question, number 6. Ini adalah kita punya form 4 chapter. Alright, so form 4 chapter ni very senang ini soalan dia. So apa yang kita kena tahu ialah whether pernyataan ini benar atau palsu. Okay, so how to know whether is it benar atau palsu? Okay, how to know So now let's see this one. 4 kuasa 2 ialah 8, betul ke? 4 kuasa 2 tu 4 darab 4, bukan 4 darab 2 korang, ialah 16. So sebenarnya ini adalah salah ni. Ini adalah salah ni. Okay, tapi ingat belah sini. Punca kuasa 3 untuk negative 8 means you will get negative 2. Is it correct? Yes, it's correct. Betul. So, kalau ada satu yang salah and you guna perkataan atau and then you kata benda yang betul, apa akan jadi kepada kamu punya pernyataan? Benar ke palsu korang? Bagi tahu dalam chat. Cepat. Cepat. Benar atau palsu ini kalau kita ada satu salah atau dan satu lagi betul? Yes, this is pernyataan yang benar. It's true. Sebab ada atau. Yes, sebab ada atau. So kalau you nak tipu orang, contoh you nak tipu orang, you cakaplah atau. Buat macam betul. You kata, I am a boy. Or a girl. I am a boy or a girl. Which one? Answer. Okay. Macam itulah. Guna atau. Guna atau. Kalau ada satu salah, semua jadi benar. Alright. So that one you have to know. Now B. Okay. B cara dia senang. So kalau you guna cara cikgu, kalau you really focus on my, I posted a lot of videos on my social media. So I really hope that you will get something from it. This one pun saya dah explain sebenarnya dalam online social media. So sekarang saya explain lagi sekali siapa yang tak tahu. Okay. Ini cara dia. Korang nampak tak yang bawah ni? Korang nampak yang atas ni? Macam sama je. Tapi kenapa ada yang benda ni tak sama? Sebab dia ubah. So kalau dia ubah, benda yang ini pun you kena ubah. Nampak tak? Kalau dia ubah jadi bukan, atas pun kena jadi bukan. You kena ubah together. Okay, then the next one. Kamu nampak yang ini dah cakap P sama dengan 7. Yang bawah dia kata P bukan 7. Bukan ke dia dah ulang, means they repeat. Like repeated. Sudah ulang. Kalau sudah ulang, kita jangan tulis balik. Jangan tulis balik. So what I'm going to do is, again one more time. Okay. Like this. Nampak dia sama? Potong. Tak payah tengok. And then jika maka also no need to tengok. So basically you already cancel off the if and then and equal 7 tu. So apa yang tinggal di sana? Yang tinggal is only P. Sorry. Yang tinggal is 6. 6 darab P. So kita tulis 6 darab P. And remember this one you must ubah jadi bukan 42. Bukan 42. Siapa yang tak ada kertas? Ni 42 tu. Okay? So you got your free mark. This is basically really a free mark sebab tak payah fikir apa-apa pun, potong je semua.
Lepas tu ubah yang kat tengah tu. Okay. So now next one. Yang ini pun sebenarnya kalau cikgu nak kata is quite simple for this question here. Because if they give to you kesimpulan yang arohan, or we call it kesimpulan arohan or conclusion by induction. Okay, what is the meaning? It means you don't count. Induction means you jangan kira. Induction means you kena keluarkan formula. Arohan means you kena keluarkan formula dia. Okay, so bila you nampak soalan macam ni, apa you buat kan? Yang equals tu semua cancel. Cancel. Okay, and then yang jawapan dia semua pun cancel, jangan tengok. So apa yang tinggal kat sini? Tinggal tu je. I harap korang nampak lah sebab macam kecil je tengok. Okay. Okay, so dah. Alright, so now kita lihat kat sini. Apa yang dia ubah, you letak huruf N. Okay, remember what the first thing? Apa yang dia ubah, letak huruf N. Apa yang dia kekal sama, you kekal juga. Okay, so what they saying here is, you see, 1, 4, 9, 16. Ubah. Lain. So what we have to do? We put N. So anything yang berubah ataupun lain, you letak N. Nah, korang nampak the next one. Okay, kita padam. Tengok properly lagi sekali. Korang nampak yang ni? Tambah. Same kan? Kekal sama, kita kekal juga. 2. Kekal sama, 2 juga. Yang dalam ni? Yang dalam bracket tu. 1, 2, 3, 4. Alamak, berlainan. Kita letakkan huruf N. Nampak? Nak letak kurungan, tak nak letak kurungan, cikgu tak kisah. Tapi kalau tak letak kurungan, cantik lagi. Dia sama je kan? So, tak payah letak kurungan pun cantik juga. Okay, now kita kena fikir. Betul ke apa yang kita tulis ni? Okay, after you done already, padam all this thing, dan you tengok. Okay, this one. 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. If you pandai like form 2 punya maths, you have your kuasa-kuasa one. Isn't it this is 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2? Korang nampak tak yang 1, 2, 3, 4 dia is same as this? 1, 2, 3, 4. Meaning, kamu punya N tu is actually 1, 2, 3, 4, dot. And then you kena letak apa kat atas ni? Kuasa 2. So, tambahkan kuasa 2 kat situ. Dan you sudah dapat kamu punya markah. Okay? Hai adik. Adik siapa tu? Okay, saya mute kan ya. Alright, so now kita lihat balik. Macam mana you nak dapatkan formula ini, make sure yang lain you letak N. And then you kena fikir. Kalau dia bagi macam tadi, 1, 4, 9, 16, you kena fikir. Nombor dia tak boleh tiba-tiba sini jadi besar. Tak boleh. They must always be, if this is 1, this must be 2. It must be 3, it must be 4. It must ikut urutan. If it is 10, it must be 11, it must be 12, it must 13. It must ikut urutan. Understand? So, that's why kita kena keluarkan 1, 2, 3, 4. Then, you kena fikir, macam mana 1 jadi 1 kuasa 2? Macam mana 2 ni boleh jadi 4 kuasa 2? Macam mana 3 jadi 9 kuasa 2? Macam mana 4 jadi 16 kuasa 2? That's why we got kuasa 2 and you must have these two answer. Okay. So, sekarang. Jalan kerja sudah ada. Sekarang kita nak tengok pemarkahan dia. Now, let's look at pemarkahan. Of course, yang ini kamu tahu ni satu markah. Of course, kamu tahu yang ini pun satu markah sahaja. Okay, yang ini dia bagi 2 markah. Dekat mana 2 markah ini? This is satu markah. Yang ini satu markah. So, you cannot forget the N equals 1, 2, 3, 4, dot tu. Kena letak dia satu markah. Alright. So, in the end, you akan dapat 4 marks altogether for question 6. Okay, let's go to the next question. Number 7. Okay, number 7. Let's see. We have 2 parallel lines. Okay, this is in your chapter on your form 4, garis lurus. Korang, kalau nampak parallel. Parallel tu maksud dia apa?
Somebody unmute and tell me. If you see parallel, what you need to know? Faster, faster, faster. Same gradient. Same gradient. Thank Turunan you very sama. much. Yes. Same gradient. Okay, so kalau dia kata selari, maksud dia ingat dia punya kecerunan dia mesti sama. Kecerunan mesti sama. Okay, so sekarang kita tahu yang ini selari. Okay, so sekarang dia kata kecerunan sama. Boleh tak kita cuba buat dulu? CD dia dah bagi dah. Dia dah bagi apa? Dia bagi 2y sama dengan 3x tolak 6. Korang, adakah ini persamaan yang cantik atau tidak? Ini persamaan yang tidak cantik kerana persamaan yang korang famous tu ialah y equals mx plus c tu kot. Yang y tu mesti alone. Bagi adik. Terkejut aku. Okay. So, yang alone tu, y kena alone. Yang dua tu dia sibuk buat apa kat situ kan? So, kita kena buat apa? Kita kena tendang dia kat sebelah. Saya pernah explain dengan korang yang soalan ni. Kena tendang kat sebelah. Okay. You kena ingat tak apa dia kata? Bila you tendang, dia jadi bahagi. Betul tak? Yang ni darab, dia tendang jadi bahagi. Tolong bahagi untuk dua-dua. You kena bahagi untuk kedua-dua. Janganlah sekaligus tak nak, nanti pening. Faham? Alright. So now kita nak lihat. Okay. So kita potong-potong, kita dapat 3. Saya dapat y equals 3 over 2x tolak 3. Mana kita punya m? Nampak tak? Y equals mx plus c. Mana dia punya m? M tu kat sini lah kan? Maka m ialah 3/2. Some of you still wondering, what is this 3 dot titik ni? Itu panggil 3 taik lalat. Ini panggil oleh itulah. Therefore. Okay, is a therefore punya short form for maths lah. We tak nak tulis therefore oleh itu. Tulis 3 dot. Okay, so 3 over 2. So now kita tulis kat sini, kecerunan ialah 3/2. Ini pun kecerunan ialah 3/2. Settle yang that part first. Okay, so sekarang kita nak lihatkan soalan A. Okay, guna pen biru. Persamaan garis lurus APB. Please remember some keyword that I mentioned before. First, if you nak buat persamaan y equals mx plus c, you kena cari dia punya kecerunan dulu, number 1. Number 2, you kena cari dia punya pintasan y. Kecerunan kamu dah ada korang, tengok ni. Kecerunan sudah ada, 3/2 dah ada. Macam mana kita nak cari pintasan y? If you follow me since forever or for few months or for few classes, I think I mentioned this before. What is the keyword to find pintasan y? Anyone remember what I said? Y Cari pintasan. C X kosong. Masukkan apa? Satu titik. Masukkan koordinat yang dia bagi. Ini dengar ke tak? John Chadwick. Masukkan koordinat yang dia bagi. Dengar je. Okey, so kita masukkan koordinat yang dia bagi. Koordinat mana yang dia bagi untuk APB tu? Satu. Ni ya, ni ya. Pantas Aiman ni. Masuk dalam. So y equals to mx plus c. Y dia berapa kat sini? 1. Letak. M dia berapa? Masukkan 3/2. X dia berapa? Negatif 5 tambah c. Okay, kita buatlah maths kamu tu. Darablah. 3 darab negatif 5 dapat negatif 15/2 tambah c. So what is c? Pindah ke sebelah. So c adalah 1 tambah 15/2. Jawapan. Kalau tekan-tekan calculator, should get this answer lah. 17/2. Correct? Double check, betul tak? Mana chat group saya? Correct ah? 17/2 guys? Okay, so once we got the 17/2, your answer untuk jawapan A adalah y equals to m kita masukkan x plus c ini. Nampak tak? Nampak tak? Okay, so ini kamu akan mendapat 1 markah. Okay, bukan 1 markah lah, you akan dapat 1 markah untuk jawapan.
Okay, so dekat sini pemakahan dia, I explain dulu pemakahan dia for question A ya. Okay, so first kali, kalau cikgu nampak kamu ada your kecerunan dah dapat 1 markah, so 1 mark there. Okay, and then if you dapat your C, you dapat 1 markah juga. And the ending pun you dapat 1 markah. So total ada 3 markah. Total 3 markah. Okay, so now kita nak lihat untuk soalan B. Pintasan X. Pintasan X. Siapa yang lupa ataupun tak pasti macam mana, I got explain in one of the class of last month also got. Pintasan X, please remember what you need to remember. X tu maksud dia? Apa dia? Bagi tahu. Y kosong. Y dia kosong sebab orang nak cari X. Kalau nak cari X, X tak tahu tapi yang you tahu ialah kosong. Ini hafal. Hafal yang Y equals 0. If they ask for pintasan X in your exam, please remember the Y is equal 0. So what we need to do? We need to masukkan ke dalam kita punya persamaan. Tapi dia nak apa? Dia nak pintasan X bagi garis lurus PQ. Okey, mana PQ dia? Come, let's tengok. Mana PQ dia? PQ dia kat sini kan? Tapi PQ dia yang kat situ, ada tak dia terkena dekat P ni? Inilah yang dia nak. Dia nak inilah. Dia nak yang nilai X dekat P lah. Okey, nilai X kat P tu. Bukan ke P juga ialah dalam garisan yang sama tadi yang kita cari? P juga ada dekat dalam garisan APB, iaitu the first equation, this one. This one. So kita dah dapat tadi. Apakah equation untuk yang first kali? Yang ini kan? So kita tulis keluar. So sekarang kita nak carikan pintasan X. Masukkan Y equals 0 tu, masukkan dalam 0. Pindah ke sebelah. Dia jadi negatif 17/2 equals 3/2x. Nak cari x, kalau you nak senangkan, sebab korang semua ada kalkulator kan? Ini kan darab. Kalau pindah sebelah dia jadi bahagi. So you boleh tekan je kalkulator kamu. Bahagikan. Dapatlah x. Jawapan x berapa korang? Bagi tahu. Berapa? Dah kira? Negatif 17/3. Whoa. Who was that? Negatif 17/3. Oh, that is like Terminator. Okay. Now kita lihat berapakah pemakahan yang diberi kat sini. Bila saya nampak kamu berjaya dapat Y equals 0 tu, maksud dia kamu dah dapat 1 markah tu kat satu. And then dapatkan your jawapan, dapat 1 lagi markah. Total 5 marks. Total 5 marks. Okay? Good. Now we go to the next question, alright? Number 8. Okay, number 8 is this one. Okay, so let's look at the question here. Zahin, can help me to read ah. So boring lah hear my voice only ah. Zahin, ada kan? Come unmute your mic and then read for me. Calling out for Mr. Zahin. Tidur. Kantoi. Zahin, Zahin, Zahin. Zahin tak ada, tak apa. Okay, so kita tengok Adrin. Adrin ada tak? The girl that just now answered me just now in the beginning. Yes, teacher, I'm Yes, here. Adrin, can help me to read for me? Either one. Okay. Puan Dira telah mendapat tempahan 60 helai blaus lengan pendek dan lengan panjang. Blaus lengan pendek memerlukan 5 biji butang dan blaus lengan panjang memerlukan 7 biji butang. Dia menggunakan 364 biji butang untuk menyiapkan semua blaus itu. Dengan menggunakan kaedah metrik, hitung bilangan blaus lengan pendek dan lengan panjang yang perlu disiapkan oleh Puan Dira. Very good. Adrin, dari mana? I'm from Ipoh Perak. Ipoh Perak. Hi.
Hi, hello. I miss the food there. Okay, let's look at our question. Thank you for reading. Okay, yang kat sini remember tak yang this question? Let's look back. Okay, tengok SPM korang kan? Actually dia macam repeat tau. Cuba tengok yang question 5 ni. Question 5 dia kata jangan guna matrix. Betul tak? Dia jangan guna matrix. Lepas tu cikgu kata kalau dia kata badminton, you letak X. Kalau dia kata squash, you letak Y. Okay. Korang nampak dia punya persamaan dekat sini sebenarnya dia soalan dia sebiji sama. Tapi yang ini you guna matrix. Dia kata dengan menggunakan kaedah matrix. So meaning you still need to use the X and the Y untuk membuatkan persamaan. So jangan lupa buat persamaan dia. So sekarang kita lihat. Apa persamaan yang kita nak buat? Blouse lengan pendek kita letak X. Lengan panjang kita letak Y. Faham? Okay. Okay, I got one thing I want to explain actually. There is this student, okay, that I marked that time, masa actually this year lah, cikgu buat kertas ni dengan dia orang juga. Saya mark kertas dia buat macam ni tau. Dia buat macam ni, tengok. Dia buat blouse lengan pendek, dia pergi letak Y. Lengan panjang, dia pergi letak X. Tahu tak bahaya? Boleh, memang boleh. Tapi bahaya gila. Sebab bila saya check, saya tengok saya punya pemarkahan. Saya tengok ni. Nanti saya akan bagi jugalah. After we finish this, I will give to you all also. Okay, I give you all like this. Okay, let's look at the pemarkahan yang ini. Dia letak X kat sini, yang ni pun Y. Kamu tahu tak, yang X tu selalunya adalah untuk yang dulu. And this one is the akhir one. Means the second mention. The first one and the second one. So, if I follow this schema and dia tulis kat sini X28, yang ni Y32, and the student that give to me, dia tulis terbalik, betul tak? Dia tulis terbalik kan? So, dia pergi letak Y dia terbalik Y dia. Y dia tadi 32 kat sini, dia pergi letak Y dia 28. Yang ni dia letak 32. Tahu tak, bila kamu punya SPM marker, the teacher, they are watching TV and mark your paper, what do you think they will do? Will they check? They got like 100 papers or 200 papers. They will straight away give you wrong lah. So do not do that. Jangan main-main dengan kamu punya alphabet. Serious. Don't do anything pelik-pelik with alphabet. Terbalik-terbalik semua jangan. Sebab yang mark tu kamu tak kenal siapa tu. So make sure. Kalau dia kata lengan pendek first, you make sure put X first. Lengan panjang, you letak Y. Don't play-play. Okay, so kita letak situ. Kalau ada X lengan pendek campur dengan Y lengan panjang, total dapat berapa kat sini? 60 helai. Okay, 60 helai. Okay, so now kita lihat the second one. Dia kata, lengan pendek. Korang nampak tak? Lengan pendek ada 5 butang. So, ada 5X tambah dengan blouse untuk lengan panjang memerlukan 7 butang. So, 7Y. Sama dengan berapa butang semua? Dia kata 364 biji butang. Okay, so dekat sini kan, kalau you dapat salah satu persamaan, you will get 1 markah. You tak akan dapat 2 markah. Dekat sini you hanya dapat 1 markah saja untuk 2 persamaan. Okay, salah satu akan dapat 1 markah. Okay, now dekat sini, tolong jangan buat penggantian, jangan buat penghapusan because they ask you to use kaedah matrix. So how to do kaedah matrix? You kena letakkan dia dalam bentuk matrix dulu. So letakkan kurungan. Kurungan yang pertama adalah dekat sini. Sini. Ni nombor 1 ni letak sini 1. Nombor 1 ni letak sini 1. Nombor 5 ni letak kat bawah dia. Nombor 7 ni letak kat bawah dia. And then another bracket is for the alphabet first is X and second alphabet is Y. Macam tu. Equals to bracket salin sahaja 60 dengan 364 tu. Okay, so now you have to remember when kita nak cari X dengan Y, benda ini kena pindah sebelah, betul tak? Kalau you nak cari X ke dengan Y, kita kena pindahkan bracket warna merah tu ke sebelah kanan. Bila you pindah, dia akan jadi songsang. In English, we call it the inverse matrix.
We call it the inverse matrix. Okay, so now how to do inverse matrix? Okay, let me just double check sikit something. This one. Let's check whether do we have any formula for inverse matrix. But ada orang yang maybe macam melupa-lupa. Ada tak? Kalau saya tak kisah macam ada je kat atas tu. Sekejap kita tengok. Ada, tengok ni. So don't give alasan yang you tak tahu buat. Sebab memang bagi dia clean, blue, black, everything got. So basically dekat sini you kena tahu dekat mana you nak cari. Mana dia punya inverse matrix inilah. Ini nampak ni. This one is called matrix songsang. Yang ada negatif 1 tu maksud dia songsang. This is called inverse. So what is the formula? Is 1 over ada baca. I call it as ada baca lah. Senang nak ingat. Okay, lepas tu you terbalikkan je D, A, negatif B, negatif C. Jangan kata tak tahu. Alright. So now kita lihat yang kat sini balik. What is inverse matrix? I write down here. Dekat tepi sini I write. 1 per ada tolak baca. And then dekat sini D, A. Yang ni negatif B, negatif C. Okay. Apa maksud A, B, C, D ni? Maksud dia yang ni. This one is A. This is B. This is C. This is D. A tu 1. B tu 1. C tu 5. D tu 7. Masukkan dalam kita punya songsang tu. Yang matrix songsang. Masukkan kat dalam ni. A, D. So kita masukkan. A dia 1. D dia 7. Tolak. B dia 1. And C dia 5. Bracket lagi. Terbalikkan, yang D tu letak atas, A tu letak bawah. Yang tu letak negatif, sorry, negatif B kita letakkan dia kepada negatif 1. Okay. Kenapa cikgu letak D kat sana? Ayah. Okay, sorry ya, I didn't set my pen with erase, so I have to do a long way. Okay, now this 7, here negative 1, and this is negative 5. Okay, so kita settle. And then salin balik yang 60 dengan 364 tu. Okay, so kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapat XY sama dengan 1 per 2. Okay. Okay, 2 ni kita kena settlekan dulu. Kita kena settlekan jadi multiply, darab. So how to multiply that 2 there? So I'm going to put it underneath here. Kita kena buat cara kerja dia. Tak payah tunjuk dekat exam. Conteng dekat tepi mana-mana kamu nak. So this is how I do. I don't know how you do it at your school, but this is cara saya. Okay. Ataupun cara beberapa cikgu pun menggunakan cara ini. I akan susun satu dekat belah bawah, satu lagi ke atas. And then saya akan buat satu line macam ni, and then line ke bawah. Okay. So apa sebenarnya? Yang first line will be this one. Dengan ini. Dua-dua ini kita kena darab. Kita darab. Okay. So, 7. You nampak 7. 7 akan darab dengan nombor atas dia. Which is the first number. First number darab first number. So, kita darabkan. Lepas tu kita campur dengan second number, negative 1 dengan second number kat sini, 364. Kita darab juga. Second number darab with the second number. So, kita akan dapat jawapan kat sini, 56. Now, what about the second line dekat bawah ni? Do the same thing dengan atas ni. Buat benda yang sama dengan atas ni. First number, negative 5 darab dengan 60. Negative 5 darab dengan 60. Tambah dengan 1 darab dengan 364. 1 darab dengan 364. Kita akan dapat jawapan dia. You get 64? Okay. So, once you get, kita akan masukkan dalam kita punya jawapan di sini. 2 ini sudah dapat, jawapan dia adalah 56, 64. Okay, if you want to get your X dengan Y, 1 per 2 ni, 1 per 2 ini kena darab dalam untuk dua-dua. Kedua-dua kena darab 1 over 2. So, 1 over 2 darab dengan 56, kita dapat kat sini 28. So, dapat 28. 1 over 2 darab dengan 64, kita dapat 32. So, kita dapat 32.
Lepas dah dapat, jangan beria-ria dah habis. Belum habis lagi. This is where people get missing marks. What you need to do is you need to mention who is X. Siapa X tu? Lengan pendek. So kita tulislah. Lengan pendek ialah 28. Then Y? Y is lengan panjang is 32. That will be the end answer because your pemarkahan, or we say the marking system is like this. So I'm going to show you. One of these will, salah satu dapat 1 markah ya. So kat sini dapat 1 markah. Kamu punya kebolehan untuk meletakkan dia dalam matrix form, I give you 1 mark. Kebolehan untuk kamu dapatkan kamu punya matrix songsang, you get your 1 mark. And then bawah ini you dapat 2 markah. Maksud dia kat sini kan, dia tak ada markah tau. So you jangan berhenti dekat situ. You kena tulis jawapan dia. Baru dapat 2 markah. Okay? So please be careful, jangan hilang markah. Okay, so all okay ya? Now we go to question number 9. Okay, question number 9, kita lihat the graph laju lawan masa. Okay, saya nak meminta pertolongan kepada pelajar-pelajar yang saya panggil nama ya. So please beware of your name if I'm calling you. If you have a mic, you can unmute your mic. Okay, so I'm going to call out I know if salah tak apa ya, jangan takut-takut. Mana. Carmila, ada Carmila. Carmila, are you there? Yeah, teacher. Hi Carmila, where you from? Kelantan. Kelantan. Yeah. Yes, the only state that I haven't been yet. I think Kelantan and Enola. Sarawak pun I tak pernah pergi. Okay, hi. Okay, so can you help me to bagi tahu saya, bab ini you okay tak? Bab 9. Boleh lah sikit. Boleh lah, okay. Kamu tahu tak maksud laju seragam? Apa maksud dia? Laju dia sama. Laju dia sama. Okay, so dekat mana you rasa dekat graf laju dia sama? Dekat Okay. T. Laju dekat mana? T. Dekat T Okay, laju seragam dia sebenarnya senang gila. Is masa graf dia macam ni tau. Dia first bila you nampak tak dia punya kata, dia kata laju kan? Laju. Pernah kamu memandu kereta ke apa kan? Dia laju kan? Contoh. Dia laju. Tiba-tiba ada dah capai 120 km per jam dalam kereta tu. Lepas tu dekat highway tu dia straight je 120 je. Maksud dia memandu laju seragam sepanjang jalan raya yang besar. Dia tak ubah pun kelajuan dia. So maksud dia dekat bahagian T ke atau 6 hingga T? 6 hingga T. Yes, 6 hingga T. Okay, so sekarang jawapan dia sebenarnya tak payah kira pun. Berapa jawapan dia untuk laju? Yes, 28. Thank you very much, Kamila. So, 28 meter per saat, that is your answer. So, basically this is as usual the free mark. Okay? Meaning dia tak ubah laju dia, you only tengok bahagian yang straight line. Tengok bahagian straight line tu. Okay, kenapa saya tak boleh tekan benda ni? Okay, so dah faham ya? Banyaknya chat, apa korang tengah buat ni? Konnichiwa. Apa ni korang tertiba je? Okay, fokus. Now, kita pergi balik. Laju seragam tu maksud dia apa? Laju seragam tu maksud dia punya garisan dia straight saja. And kalau dia nak laju, tengok dia di belah laju sini. Jawapan dia 28. Straight away you get your 1 mark. Okay, simple. Now, kita lihat bahagian B. Okay, kadar perubahan laju.
dalam meter persegi itu apa tu? Okey, meter kita panggil apa? Meter saat persegi MS negatif tu. I pun lupa yang bahasa Malaysia. Okay, so Zara itu dalam 6 saat yang pertama. Okay, I'm going to call one more person. Chem, Minda. Yes, teacher. Hi Chem, where are you from? Hi, teacher. I'm from Malaysia. Awesome, okay. Okay, now, Tak can you tell me Selangor. the rate of change of speed or kadar perubahan laju tu kita nak cari apa? Yang triangle, the... Hello. 6 bahagi 18. 6 bahagi 18. 6 bahagi 18. Why ah? Okay, good try, good try. Good try Sebab- Malaysian. Okay, no worries. Thank you, Oh, tak, Chef. cikgu. 6 what? bahagi 10. 6 bahagi 10. 6 bahagi 10. Yes. Okay, I know what you're trying to do, but what you're trying to find? The rate of change of speed. Okay, rate of change of speed, actually you have to find what? The... Somebody help him. Area of triangle. No. Kecerunan. No area. Is kecerunan. Mantaplah Cem, Midula. Biasa. Kecerunan. From Malaysia. Thank you, Shem. Thank No you. problem, Miss teacher. you. Long time never see. By the way, Shem is You too, also one of my teacher. students sejak darjah 6. Korang tak percaya kan? Okay. So sekarang ni, kecerunan korang. Okay, katakan saya akan tunjukkan 2 cara. So kamu suka mana kamu guna, tahu tak? Okay, contoh kalau you kata nampak the word kadar perubahan laju je, terus guna kecerunan. Okay, then you remember not dia kata kecerunan. Macam pernah dengar je kecerunan. Jom kita tengok dalam kita punya tempat ni. Nampak ni? Okay, mana kecerunan? Cari. Mana dia? Tu? Ada ni kecerunan. Y2 minus Y1 over X2 minus X1 tu kan? Okay. Then kita pergi balik kat soalan. You nak guna formula. Boleh je Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1 Okay. Dia kata nak untuk 6 saat yang pertama. You know 6 saat pertama means is this one, right? So, ambil titik kat sini. Koordinat dia apa? Koordinat untuk titik ini apa? Saya padam ni dulu. Kita besarkan dia. Senang kita tengok. Okay. So, what is the coordinate for this one? 6,28. What is the coordinate untuk kat sini pula? Koordinat situ ialah 0,18. Betul tak? Okay, so kita dah dapat yang ini and then kita masukkan dalam kita punya formula. Let's say cikgu letakkan dia yang ni X1, Y2, yang ni X2, Y2. Masukkan je lah. 28 tolak dengan 18 per dengan 6 tolak 0. Jawapan dapat berapa? 10 tolak bahagi 6. Kita dapat 1.67 ms negative 2. You got your answer. Understand? So basically kan, yang ini kan, remember the word kadar, perubahan, laju, or English we say the rate of change of speed. Please look at your formula. You can use that. Okay, now saya nak tunjukkan lagi satu cara, iaitu cara Cikgu Debbie yang malas sikit. Sebab saya ni, kalau saya nak get all the time yang saya boleh untuk saya check balik ataupun buat soalan-soalan yang saya tak tahu next time. So, I like to do faster. So, what I'm going to do is, I'm going to do a different type of way. Different method. Okay. The method is kecerunan. Nak cari kecerunan ya. Method dia, cikgu akan buat segitiga. Macam ni, cikgu akan buat segitiga. So, nampak ni ke sini kan? So, kita buat segitiga. Saya nak cari bahagian sini berapa? Sorry, dah conteng kat situ. Okay, segitiga kan? 90 degree kan? Okay, bahagian sini berapa? 28 dengan 18, kita tolak dapat berapa? 10. So, dapat 10 kan? Bawah ni 6. So, kita ambil yang bahagian ni, 10 dengan 6 ni, kita bagi je terus. Dapat dah, 1.67.
Whichever you want to do, but make sure you get the same answer. Okay, but make sure you must know yang ini letak dulu dekat atas. Baru bahagian 6. Okay, so that is the kadar perubahan laju. Okay, so now kita lihat kepada bahagian C. So I'm telling you this because the keyword is very important. Keyword is very important. So I already told you, and you already know, keyword for laju seragam is a straight line. Is this straight line? Kadar perubahan laju is the kecerunan. Total distance, come on. Jarak. Weh, nampak jarak kita buat luas. Or area. That's the keyword. If you nampak the word distance in graph yang laju and masa, mesti check tau. Must be laju and masa. If they ask for jarak, always remember it is luas. It is luas. Okay, so now how to do this? When we want to find luas, kita kena baca soalan dulu. Apa yang dia nak, luas mana yang dia nak. Okay, dia kata luas travel that the distance travel in t seconds means this t seconds is 278. Meaning dia nak the entire gambar dekat sini and dia nak dia punya luas. Kamu pernah nampak ke gambar bentuk macam ni? Mana ada? Kita tak ada. Luas bentuk tu. Apa tu? Kan? So, we need to find and we need to pecahkan kepada 2 so that we know. Oh, yang first kali, yang bahagian A ni, dia adalah trapezium. And then yang bahagian yang kedua B ni adalah segi empat tepat. Some of you say that you are weak at maths and you don't understand or you don't know how to do this. Let me show you. Everything is given to you for free here. Ada tak? Ada. Tengok tu. Area trapezium 1/2 times with the sum of parallel sides times with height. Ni, 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi yang selari. Kita kena tambahkan A plus B. Darab dengan tinggi. Dah bagi dah formula dia. Okay, what is the formula for this one? So, I'm going to erase first dekat tepi ni sebab dah tak tertempat dah ni. So, I erase But korang should be dah salin kan? I hope that you all got print out your paper. If not, nanti you dengar pun masuk keluar. Okay, so let's look at our luas untuk A, trapezium. Dah nampak benda ni? Tadi formula dia 1/2 darab dengan 2 garis selari kena tambah, darab dengan tinggi. Yang selari yang ni tau, this and this. So this and this, this and this. This one is 18. Korang nampak 18. Yang ini berapa? 28. So yang ini 18, yang ini 28. So kita letakkan kat dalam 18 dengan 28. Darab dengan tinggi dia berapa? Mana tinggi dia? Tinggi dia yang ada 90 degree ni, yang ada 90 degree yang ini. So that one will be what? Where will be my tinggi kat sini kalau you tengok dekat dalam tu? 6 kan? Ni kan? 6 kan? Dekat sini kan? 90 degree, see to here? 6. So tak 6. So yang ni 6. So sebenarnya kita dah dapat dah luas yang pertama. 1/2 darab dengan 18 tambah 28 darab dengan 6 bracket tutup tambah dengan luas B. Kita tengok luas B. Yang ni dengan sini ke sini. Okay, saya padam yang kat bawah ni. Kan nanti pening pula. Okay, saya erase dulu Okay, let's look at this one. Now we want to find this one. Yang bahagian B ni. Yang bahagian B pula, bentuk dia bentuk rectangle. Kita ambil panjang ini 28, betul tak? Sini ke sini kan 28. Bawah ni berapa? Bawah tu kita kena buat apa? Yang bawah tu. Ni, 6 dengan 6 dengan T. Okay, some of you don't know. Okay, don't know. I show you something. Very simple one. Contoh, cikgu letak sini ialah 5, kita letak sini ialah 12. Panjang ini berapa? Panjang yang cikgu highlight ni berapa? Kita buat apa? 12 tolak 5. Betul tak? Kita dapat 7. Kita ambil yang ni, tolak dengan yang ini.
Samalah. Kalau you nak cari yang bahagian sini, kita ambil yang T. Kita ambil apa? T tolak dengan 6. So sometimes if you don't understand, you substitute with soalan yang senang-senang. Then you kena tahu, okay, tambah ke tolak? Macam tu. Okay, so kita dah tahu macam mana kita dapat yang tu. Now, what is the formula untuk rectangle B tu? Ambil panjang darab lebar. So, panjang darab lebar. Dia kata total dia berapa total? Dah bagi dah. 278. Cari T. Nah, kita masukkan yang ni. 2 and 6 can bahagi ya. Lepas tu 18 campur 28 kita dapat berapa? 46. Tambah dengan this one darab dalam, this one darab dalam sebab dia kurungan. 28 darab 6 kita dapat berapa? 168. Okay. So here we got 138 plus 28T minus 168 equals to 278. Okay, so now kita buat max kat sini. Tengok ni. 138 tolak dengan negatif 168. Kita dapat negatif 30. Kita nak cari T macam mana? Pindahkan yang ni dulu. Tambah 30. 28T sampai dengan 308. And T adalah 308 bagi 28. Jawapan cepat bagi tahu. Last answer. Yes, thank you very much. 11 saat. Dapat jawapan. Okay. Ini simple tapi dia panjang. Apa dia? Pemakahan. Ini ada 6 markah. Okay, so yang ini kita akan bagi markah dekat mana? So kita akan bagi markah bila dapat formula ni dengan formula ini. And then kamu punya jawapan. So for question C you akan dapat 3 markah. Question B you akan dapat 2 markah. And question A akan dapat 1 markah. So total 6 markah. Okay, so now kita lihat another 2 more question, then we go for a break later. Another 2 more question, alright? Maybe 1 more question. Okay. Okay, 1 more question, this one. Then we go for a quick break. Because I've seen many people, maximum actually half an hour to focus on the screen. I'm giving you 1 hour to focus on the screen. So bear with me, 1 more question here. 1 more question. Okay. 10A. 10A. Okay, Marsha, are you there? Yeah. Okay, can you read for me question 10A? I read yang bahasa Melayu Boleh. Sebuah kotak mengandungi 4 guli berwarna merah, biru, hijau dan kuning. 2 biji guli diambil secara rawat satu persatu dari bekas itu tanpa penggembalian dan warnanya dicatat. Nombor 1 berdasarkan maklumat di atas, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Nombor 2. Okay, so thank you. Nombor 1 je cukup dulu. Okay, by the way, it's not filter. It is her voice, very comel, I know. Kawaii. I just wanted to say that also. Okay, so now let's look at number 10A. I'm going to show you a way because, okay, I'm going to show you something. So dengar tau. Okay, sometimes bila you nak buat dia punya possible outcome kan, gila tahu tak kalau kita nak buat macam red and then blue and then comma and then red and then green and then comma and then red and blah blah blah. Panjang kan? So I want to suggest something for you guys. Before you do your paper, your answer, what you do is, I'm going to use in English because English dia punya spelling semua dia pendek sikit lah. Okay, so kita buat macam ni. R for red. Blue for B. And then G for green. And then Y for yellow. So in your answer space, you tulis ini dulu. To let the teacher or the one that is marking your paper to know that R is red, B is blue, G is green, Y is yellow.
Then baru you buat kamu punya sampel. Okay. So apakah kesudahan yang mungkin untuk the first answer? Okay, so here we have your first answer here. Now, I'm going to show you something sekejap. Okay. Kita ada 4 marbles. Red, blue, green, yellow. Okay, so kita ada red, blue, green, yellow. So cikgu tulis kat sini ya. Red, blue, and green, and yellow. Okay, so 2 marble akan diambil secara rawat satu persatu. So berapa marble yang diambil? Dia ambil 2 marble tau. So, first will be red, blue, green, or yellow. Then you have another one, it's called the second marble. So, I call this as pokok lah. Kita panggil dia ini cara pokok lah. Kenapa pokok? Because pokok is like bercabang-cabang, ada ranting. So, I'm going to do pokok yang bercabang. So, bila kita ambil R, okay, dalam bag tu, dalam box tu, another tangan masuk dalam nak ambil lagi satu guli. Warna apa yang kita boleh dapat? Kalau first one kita dah dapat red, second one kita boleh dapat apa? Blue. Atau kita dapat red tapi second one kita dapat green. Kita dapat red ataupun the next one will be yellow. So kita buat macam ni. Okay, kalau kita kata blue dulu. Ambil guli dapat biru. Letak tangan lagi satu, dapat apa? Takkan dapat biru balik. Tak boleh dah sebab kita dah keluarkan biru. So kita boleh dapat merah iaitu red or green or yellow. Tangan satu letak dalam dapat green. We got green. Second tangan letak dalam dapat guli apa? Kita boleh dapat guli merah. Kita boleh dapat guli biru ataupun kuning, yellow. The last one, kalau dia yellow, the second one will get either red, okay, sorry, this is R, red, or blue, or green. Now, what you do is, you masukkan all this, contoh yang ni, masukkan all this dalam kamu punya sample space. So, you buat bracket, letak R dengan B, comma, letak lagi R dengan G, comma, letak R dan Y. Tolong rajin and check. Okay, next one kita boleh letak untuk yang ni pula. BR, BG, BY. Kita letak. BR, BG, and BY. Next one kita ada yang kat bawah ni. GR, GB, GY. Okay, comma. Next one. YR, YB, and YG. Close bracket. Ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 12 total. So the first answer here, you will basically get your 1 mark here. And then this one, kita akan dapat 2 markah by listing all the possible outcome of the event. Find the probability of the pair contain red marble. Okay, apa yang dia kata dekat soalan nombor 2 ni? Pay attention to the nombor 2 ni. First thing, dia suruh kamu senaraikan kesudahan. Nombor 2, dia suruh kamu cari the kebarangkalian. Means you need to list down and then you need to write your pecahan. Your kebarangkalian. Means you need to do 2 things. So the second answer for question 2 will be yang mana yang ada guli merah? Yang mana yang ada guli merah? So kita tengok. Merah yang mana? Ada red kan? Red. 1, 2, 3. Ada red lagi. 4. Then red lagi 5. Ada red lagi 6. So kita ada 6. So kita kena bukan tulis 6 dulu. Kita kena tulis dia punya senaraikan. So you salin balik apa yang kita highlight tadi tu. R dengan G. R dengan Y. B dengan R. G dengan R. Y dengan R. Tutup dan tutup dengan curly bracket. Because of this, you got your 1 markah. Nampak tak? Then baru you buat dia punya kebarangkalian. Ada berapa tu? Ada 6. Total per semua ni ada berapa dalam ni? Ada 12.
kena kecilkan 1/2 dapat lagi 1 markah untuk kamu punya kebarangkalian. So settle. Okay. So ini cara kamu buat. Kalau nak senang kita guna alfabet saja. Okay. Tolong ya. Kalau you nak guna alfabet RB dengan G ni semua, you kena tulis ini dulu tau. Okay. If not, the teacher will say, what is the meaning of R? R tu apa? Rabbit ke? Run ke? Rat ke? So dia boleh macam bagi you kosong because dia boleh pertikaikan. So now, let's look at the last one before we go for break will be the B. As the same thing I say, Ali, Badri, Chong, Dilip. Ada orang nama Dilip ke? Okay, so kita tulis Ali A, Badri kita buat B, Chong kita letak C, and Dilip kita letak D. Okay, so sekarang ni kita nak pilih berapa orang. Dia kata 2 of them will be chosen. 2 orang akan dipilih. Okay, dekat sini cikgu tak akan guna pokok. Cikgu tak akan guna cara pokok. Tidak. Kenapa? Kerana dia tak kata saya nak pilih ini orang pertama, ini orang kedua. Tidak. Dia kata nak pilih 2 orang. Dia kata nak pilih 2 orang. Dia bukan kata nak pilih seorang first person, second person. No. Dia kata pilih 2 orang sekali. So meaning kita boleh terus buat dia punya sampel, iaitu kalau Ali dia boleh berpasang dengan siapa? Dia boleh berpasang dengan Badri. Okey, sebab dia tak ramai, ada 4 orang je. Okey, Ali pun boleh berpasang dengan si Chong. Ali pun boleh berpasang dengan si Dilip. Next one, siapa lagi boleh berpasang? What about Badri dengan siapa? Badri pula lagi boleh dengan siapa? Dengan Chong pula. Badri boleh dengan Dilip. Nampak tak? Kita mix kan? Lagi. Chong boleh dengan Dilip apa? Settle. Itu saja. Korang jangan kata, cikgu, kenapa kalau saya buat A dengan B ni, kenapa saya tak boleh buat B dengan A? Kenapa tak boleh? Sebab soalan ni dia bukan kata saya pilih satu pelajar dulu, pelajar kedua dipilih. Tidak. Dia kata 2 orang dipilih secara rawak. Means they never mention dia pilih seorang-seorang. Dia pilih 2 orang sekali. Kalau yang dekat atas ni dia kata apa? Tengok ni. 2 biji guli dipilih secara 1 per 1. You nampak tak? 1 by 1. 1 by 1. That's why kamu ada benda yang macam ni. Yang ni macam RB, ini ada BR. Mana BR? Ada? Nampak tak? Dia macam R dengan B, lepas tu B dengan R. Kenapa dia macam flip and flop? Dia macam terbalik-terbalik. Sebab dia pilih 1 per 1. Yang ini tak boleh. Okay? Okay, so I dah mention that part to explain. Okay, so you already got your 1 mark here for senaraikan. Now the last one. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian bahawa Ali tidak terpilih korang. Ali tidak terpilih. Which one is not with Ali? There. BC, BD, CD. They ask you to do what? Senaraikan. So don't forget to senaraikan because this is 1 markah free. Salin balik je. And then dia nak kebarangkalian. Kebarangkalian, cari kebarangkalian. Guna pecahan. 1, 2, 3. 3 per total dekat sini ada berapa? Ada 6. Kecilkan. 1 per 2. Dapat jawapan 1 markah lagi. So basically your total for this entire question will be 6 markah. Okay, for this entire question will be 6 markah. See? So now, do you have any questions so far? All okay? Any question? No question? We go for a quick break before you all go and sleep and yawn and tertidur dan tak boleh nak fokus dah. Okay, so we are going to have a break. Okay. Oh yeah, some of you asking when to use tree diagram method. Okay, I'm going to show you before we go for break. Okay, listen first. Listen first. Okay. So sebenarnya kita ada beberapa method tau. Kita ada 2 jenis method. One is called the tree method.
Cikgu panggil dia pokok kan tadi? Another one is called jadual. Another one is called jadual. Okay, pokok is when they ask you to pilih satu per satu. Means you pick the first one and then you pick the second one. So you put like your R, your B, your G, then the second one will be all this. Understand? Okay, jadual will be something like example. Okay. You know, jadual is like this, sure. Kita ada dice. You know dice? Dadu. You have another dice, correct? Dice. Okay, so this dice, you ada berapa nombor bila you baling dice tu, you ada 6 nombor. So you have like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another dice, the first dice, ini the first dice, this one the second dice. Ada juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? Okay, now kita baling. Baling. Apakah kebarangkalian untuk kamu dapat 2 dice tu you baling? What will you get? What will you get? So contoh you baling ni, you dapat 1. Contoh you baling ni, dapat 1 juga. So dapat 1, 1. Now the first dice again, throw again, you dapat 3. The second dice you throw again, you dapat 5. So dapat 3, 5. Okay, how to know? We do jadual. Okay, so show you the jadual. You just do something like this. The first one you just letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Another one you letak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then you buat line, buat jadual. Buat jadual. And then you letak 1 dengan 1, 1, 1, comma. Nampak? Dan kita ada 1 dengan 2, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 1 dengan 6. Yang 2 pula, 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya. So this is the jadual. When you have 2 things to throw, to lantun or something. Okay? But if I say nak pilih 1 dalam bekas and then another hand go inside to take another one, so we use pokok. Okay, so I hope Conor McGregor tu, Gregor. Okay. This is all movie stars lah korang ni. Is it? Yes. Okay, so you understand how to do? Okay, so we go for a quick break. 9:30, please be back. Okay, 9:30, please be back here. Have a good time getting to know your friends around Malaysia. See you at 9:30. 9:30. Siapa nak cakap?